Yang satu berbicara kepada gereja-gereja. 第一边就是要给教会， Karena Tuhan cinta gerejanya. 因为神非常爱他的教会， Dan setiap kali Tuhan bergerak selalu memakai gerejanya sebagai tubuh. 而且就是当神要引领的时候，他必定要使用他的教会成为他的肢体。 Tapi sisi yang satu, firman itu berbicara kepada banyak orang yang terhilang. 但是另一部分呢，就是这个话语要跟迷惑的人说话， Sehingga penginjilan dikerjakan atau terjadi. 然后就是传福音就发生了。 Sehingga orang-orang merespon firman dan kembali pada Yesus. 大多数的人就是会反映这是神的话语。 Dan saya percaya tidak sedikit juga yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 那我相信也是很多人接受耶稣成为他们的救主。 Dan pada malam hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, 那今天晚上，当我们听神的话语， saya juga berbicara kepada gereja-gereja. 我也向教会讲到， Karena jarang ada kesempatan untuk bisa kumpul seperti ini. 因为能够聚在一起，像现在就是很难得的一个机会。 Tapi saya juga percaya ada banyak orang-orang muda yang akan dipulihkan dan dibebaskan. 但是我也相信很多的年轻人要被释放、被恢复。今天晚上， Karena Tuhan mengasihi gerejanya, 因为神爱他的教会， tapi Tuhan juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. 但是呢，神也爱迷惑的灵魂。 Jadi firman ini untuk Anda semuanya, 所以今天晚上这个话语就是要给大家， baik bagi gereja dan bagi orang-orang muda yang 给教 terhilang. 会也是要给迷惑的年轻人。 Saya hadir di KKR 2019 di Sarawak bersama dengan Pastor Philip. 我在2009年的时候，我在萨拉瓦的布道会跟腓力牧师一起去的。 Kemudian ada satu waktu duduk di ruangan beliau bersama dengan beberapa pastor yang ada di Malaysia. 有一个时间就是跟马来西亚的几个牧师们，我们一起坐下来。 Kemudian Pastor Philip memberikan waktu untuk pastor dari Malaysia, apa yang menjadi kerinduan hatimu? 然后腓力牧师有问这个马来西亚的牧师们问他们的渴慕到底是什么？ Dan saya ingat di ruangan itu, 那我记得在那个房间里， pastor itu berkata, Pastor, kami kepengen melihat orang-orang muda dibangkitkan. 那位牧师们就是说，我们真的很渴慕看见年轻人能够被兴起。 Karena apa yang kami dapati, orang-orang muda banyak yang terhilang, bahkan tidak pergi ke gereja. 因为我们看到很多的年轻人，他们正在迷路，而且迷惑，而且他们没有参加任何的教会。 Jadi kami ingin melihat orang-orang muda dibangkitkan. 所以我们真的很想要看见年轻人被兴起。 Itu di tahun 2019. 那个就是2019年的时候。 Dan tahun ini saya punya kesempatan untuk pergi ke Kuching, ketemu dengan CG member yang ada di sana, cell group member yang 那 ada di 我 sana. 就是今年有一个机会能够到古晋那边，然后跟我们的小组员见面。 Kemudian saya diantar oleh seorang pastor untuk dari hotel pergi ke tempat tertentu. 有一个牧师就是接待我，就是从我们的旅馆到一个地方， Kemudian kita berbicara dan pembicaraan itu topiknya orang muda. 然后我们就聊天。那我们的主题就是讲到了那个年轻人。 Dan pastor itu berkata, kami ini kepengen melihat orang muda kami dibangkitkan. 那位牧师也说，就是我们真的很渴慕，想要看见年轻人被兴起， Tetapi kami tidak tahu caranya, pastor. 但是我们不知道要怎么做。 Pada waktu dia menyampaikan itu, saya berpikir apakah ada training yang perlu diberikan. 那时候我听到，我在想有没有什么培训要给他们的。 Lalu ketika saya memikirkan itu, Roh Kudus berbicara bahwa ini lebih penting dari sebuah program yang harus diadakan. 那时候呢，神灵就感动我说，这个不只是一个节目， Tetapi gereja-gereja harus benar-benar mempercayai orang muda. 但是每一个教会都要信任他们的年轻人。 Nah, selama di Kuching saya ada waktu berdoa di kamar hotel. 就是在固定，我在我的旅馆的房间里就是祷告。 Saya berpikir saya akan ketemu dengan members kelompok sel yang ada di sana. Saya siapkan firman. 就是我想，因为我要跟我们的小组员见面，我要准备我的信息。 Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah rema yang muncul dan di situ bercerita bagaimana Yesus menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. 但是那时候呢，突然就是神给我一个瑞玛，关于就是有流血12年的一个妇女。 Dan ayat selanjutnya bercerita tentang Yesus membangkitkan orang muda yang berusia 12 tahun mati. 然后下一段就是讲关于就是12岁的年轻人他死了，然后神就从死里复活他。 Tiba-tiba
ayat itu loncat di hati saya. 让突然那个经文就是好像跳下来，它跳出去。 Seolah-olah Tuhan berkata, kamu tahu nggak bahwa aku akan membangkitkan generasi muda di pulau ini, di kota ini. 就是那时候，就是圣灵好像跟我说，你知道吗？我要兴起这个城市的年轻人， Akan ada kebangunan rohani di antara orang-orang muda. 在年轻人之中，我一定会有复兴的。 Karena ada seruan doa dari 因为 gereja-gereja. 教会正在为这个事情恳求祷告， Karena ada kerinduan hati Tuhan. 因为有神的渴慕， Karena Tuhan juga tidak ingin orang muda terhilang. 因为神也不想要年轻人迷惑， Dan Tuhan juga punya rencana atas orang-orang muda. 而且神在这个年轻人的生命里面有他的计划。 Dan malam hari ini ketika saya menyampaikannya bagi Anda, 那今天晚上我在讲到这个信息， saya tahu bahwa message ini jika Anda menangkapnya, 我知道如果你能够抓到这个信息呢， maka ini akan mempengaruhi 20 bahkan 40 tahun perjalanan kekristenan ke depan. 这个会影响到20年到40年的基督教的这个过程里面。 Tapi jika Anda mengabaikannya, 但是如果你没有听进去呢， maka akan ada kegersangan dan tidak ada orang-orang muda lagi yang dibangkitkan. 会有属灵的骨干，而且没有年轻人被兴起的。 Dan saya berdoa Anda semua menangkapnya. 我真的是祷告，让每一个人能够抓到这个信息， Baik itu gereja-gereja ataupun Anda semua orang muda malam hari ini. 不管是教会或是今天晚上在这里的年轻人， Sehingga gereja betul-betul menginginkan kebangunan rohani di antara orang-orang muda. 让教会能够真的很渴慕年轻人之间的复兴， Dan orang-orang muda sendiri mempersembahkan hidupnya untuk dipakai sama Tuhan dan tidak dirusak oleh setan. 年轻人也愿意把他们的生命交给神，而且不会让撒旦魔鬼破坏他们的生命。 Nah, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. 我们要看出埃及记第3章第6节， Saya mulai dari ayat ini. 我就从这个经文开始。 Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6 lalu kita lanjut ayat yang ke-15. 我们从那个第6节，然后我们再看第15节。 Firman Tuhan berkata demikian. 神的话也这样说。 Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. 在这里就是说，我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。摩西蒙上面，因为怕看神。 Ayat yang ke-15 berkata demikian. 第15节就这样说。 Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. 神有对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。” Dari ayat ini Anda membaca bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel yang sudah ditawan di Mesir 400 tahun. 所以我们在这里看到，就是神如何介绍他自己给这个400年在埃及里面的以色列人。 Dan dia berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. 然后他就说：“我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。 Aku adalah Allah generasi pertama panggilanku kepada Abraham dan generasi kedua yang namanya Ishak dan generasi yang ketiga namanya Yakub. 我就是那个亚伯拉罕第一代的那位神，然后我也是第2代以撒的神，我是第3代雅各的神。 Dan namaku ini akan disebut selama-lamanya. 而且这个名字就是会到万代的。 Hari ini ketika kita berdoa kita tidak menyebut 3 nama itu, 所以 bukan? 今天晚上我们在祷告，我们不会就是说这个3个的名字。 Tetapi apa yang Allah maksudkan adalah sampai selama-lamanya aku adalah Allah antar generasi. 但是呢，就是神所说的，就是他是永远是万代的神。 Aku adalah Allahnya Abraham, aku adalah Allahnya Ishak dan aku Allahnya Yakub. 我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神， Bukan Allah atas satu generasi. 不是只有一代的神。 Jadi kalau saya melihat hidup kita orang tua dipakai sama Tuhan, 如果我看见父母被神使用的，
Tidak salah saya berpikir bahwa anak saya juga akan dipakai Tuhan. 那应该我也会说，我的孩子一定会被神使用， Tidak salah saya berpikir bahwa cucu saya akan dipakai 我 Tuhan. 的子孙一定也会被神使用的。 Ketika saya melihat hidup saya, bagaimana Allah bertemu dan beracara di dalam hidup saya, 当我看见神如何遇见我，而且允许在我的生命里面， saya juga percaya Allah punya cara untuk bekerja dan menjamah anak saya. 我相信就是神有办法要出没，而且要使用我的孩子。 Lalu pada waktu anak saya punya anak, 但我的孩子有孩子了， maka saya percaya Allah yang saya sembah juga punya cara yang spesial untuk menjamah cucu saya dan beracara di dalam hidup cucu saya. 那我相信那时候呢，神也有办法要出没我到我的子孙，而且要使用他们的生命。 Jadi Allah adalah Allah antar generasi. 所以呢，就是神，就是万代的神， Dia tidak hanya bekerja pada satu generasi tertentu. 他不是在某一代而已，就是去运行的。 Bagi kita manusia, mungkin kita bisa mengingat generasi sampai ketiga. 可能我们人类，我们只记得到我们的第三代。 Mungkin ke generasi keempat kita hanya ingat tapi kita nggak pernah punya cerita. 第四代呢，可能我们知道，我们记得，但是我们没有任何的故事。 Karena yang kita bisa ingat adalah anak kita, 我们只能够记得我们的孩子， lalu kita bisa ingat cucu 我 kita. 们能够记得我们的子孙。 Ada yang umurnya lebih panjang bisa mengingat anak dari cucunya. 如果我们年龄比较长的话，我们能够记得我们子孙的孩子， Paling itu 3 generasi. 可能最长就是3代而已。 Tetapi rencana Tuhan 但是神的话，神的计划， bukan hanya 1 generasi, 2 generasi atau 3 generasi. 神的计划不只是1代、2代或是3代而已。 Kita hanya bisa melihat sebagian dari rencana 我 Tuhan 们只能够看见神计划的一部分而已， yang itu berurusan dengan hidup kita dan keturunan kita. 可能就是看见我们的生命或是我们的孩子、子孙的生命而已。 Tetapi Allah bisa melihat gambaran yang lebih komplit bagaimana rencananya akan terjadi. 但是神所看见的画面，他能够看见那个完整的计划。 Dari 1 generasi ke generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. 从1代到下一代，到下一代，到下一代。 Dari Abraham, Ishak, Yakub, lalu sampai ke Musa, lalu Daud, kemudian lahirlah Yesus anak Daud. 这从亚伯拉罕、以撒、雅各到摩西、大卫，然后到耶稣。 Dan Yesus anak Daud itu memuridkan 12 murid, dan 12 murid itu diutus untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. 就是耶稣，就是门训了12个门徒，这个12个门徒就传福音到世界地极。 Dan di dalam perjalanan sampai ke ujung bumi rencana Tuhan, di situ ada Moro, 就在那边，在世界地极那边就有 moral， di situ ada Grace, 那边就是有 grace， di situ ada namamu, nama anakmu, nama cucumu, bahkan keturunanmu 在 selanjutnya. 那边有你的名字、你的孩子的名字、你的子孙的名字。 Ketika Allah berjumpa dengan Abraham, 当神遇见了亚伯拉罕， Tuhan berkata, Abraham, lihat ini lahan yang begitu luas, ini semua untuk keturunanmu. 就是他说亚伯拉罕，你要看这块土地，这个都是全部要给你的后裔。 Kamu tahu rencana Allah itu besar 你知道吗？神的计划是非常伟大的， dan tidak bisa dipenuhi oleh 1 generasi, yaitu Abraham. 而且不能就是在1代里面完整的，就是亚伯拉罕的1代。 Tanah ini besar, 这块土地那么的大， maka keturunanmu akan mendudukinya. 那你的后裔就会得到它。 Dari Abraham 这从亚伯拉罕 sampai bangsa Israel masuk ke Mesir, 到以色列人进到埃及地， lalu 400 tahun di Mesir, 400年在埃及里面， kemudian dikeluarkan untuk berjalan sampai ke tanah perjanjian. 然后他们离开，就是进到应许之地。 Rencana Tuhan tidak bisa diselesaikan oleh 1 generasi. 神的计划不能在1代完整的， Kebangunan rohani bukan untuk 1 generasi. 属灵的复兴不只是在给1代的。 Kenapa kebangunan rohani begitu muncul lalu sekian waktu hilang? 为什么复兴有的时候呢，是一段时间然后消失的？
Karena orang hanya berpikir bahwa kebangunan rohani itu untuk generasinya. 因为人家就想复兴就要给他们的那一代， Dia harus berpikir bahwa sebenarnya kebangunan rohani itu adalah bagian dan bagian dan bagian menjadi satu kesatuan rencana Tuhan untuk generasi selanjutnya. 但是他们要想这个复兴就是要连接一部分连接给下一代、下一代、下一代。 Sehingga apa yang Anda lihat di dalam video tadi 所以你今天就是在那个短片看见的， adalah kebangunan rohani yang kami alami di tahun 2000. 就是我们就是在2000年开始的复兴。 Dan hari ini setelah berjalan 20 tahun lebih, 今天就是已经过了20年多， kami berpikir untuk orang muda 我 selanjutnya. 们开始现在就是想到下一代的年轻人， Kami berpikir untuk anak-anak kecil. 我们就是想到我们的孩子们。 Tadi Anda lihat orang tua mendoakan anaknya sambil menangis. 你看见就是有一个母亲就为她的孩子祷告哭泣， Anda lihat anak-anak kecil mengangkat tangan dan menangis berbahasa roh dan menyembah Tuhan. 你也看见就是小朋友们，他们就是继续，然后他们祷告哭泣的， Karena apa yang Tuhan ingin kerjakan 因为神想要做的 tidak bisa selesai oleh satu generasi. 不能在一代完整， Karena terlalu besar. 因为太伟大的， Karena terlalu besar. 太伟大了， Karena terlalu besar. 真的太伟大了， Sehingga itu menjadi sebuah kesempatan. 那个就成为一个机会， Bukan hanya aku yang dipakai Tuhan. 不只是我能够被神使用， Anakku akan meneruskannya. 我的孩子要继续下去， Cucuku akan 我的 meneruskannya. 子孙也要继续下去， Karena rencana Tuhan terlalu besar. 因为神的计划太伟大了。 Sehingga setiap generasi punya ruang atau kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. 所以每一代就有机会能够被神使用的。 Come on, berikan tepuk tangan yang 我们 kuat 拜荣 buat 耀 Allah 给 kita. 我们的神。 Lebih keras lagi, 再 sakit 大 hati 声， ya. 一二三。 Apa yang kisah para rasul katakan? 使徒行传说了什么呢？ Anda lihat di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-16. 我们看使徒行传第2章第16节到第18节。 Ketika Roh Kudus dicurahkan, 当圣灵被浇灌的时候， firman Tuhan berkata begini, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. 就是在16节说，这正是先知约珥所说的。 Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, 神说，在末后的日子， bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, 我要将我的灵浇灌凡所有血气的，你们的儿女要说预言， dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat 你 mimpi. 们的少年人要意见异象，老年人要做异梦。 Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。 Sekali lagi Anda melihat ada 3 generasi, ada 3 kelompok usia di situ. 再一次，就是你可以看见有3代，有3个不一样的年龄， Ada orang-orang tua, 有长老的， ada orang-orang muda, 有少年人， ada anak-anak. 有孩子们， Kebangunan rohani tidak boleh menua dan mati. 就是这个属灵的复兴不能变老，而且不要死的。 Kebangunan rohani akan makin besar 属灵的复兴要变成越来越大， dan akan dikerjakan oleh generasi demi generasi demi generasi. 而且就是每一代要连接的去运行，要去做， Bukan hanya bagi orang tua, 不只是给老年人， tapi juga bagi orang muda dan anak-anak. 但是要给少年人，要给儿童的。 Dan Anda lihat ayat 37 dan 38. 我们在37节，我们看 Ayat 37 dan 38 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. 《圣经行传》第2章第37节到第38节。 Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当正一样行。” Ayat 38 berkata, jawab Petrus kepadanya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa.
彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受受赐的圣灵。 Maka kamu akan menerima Roh Kudus. 因为这应许是给你们和你们的儿女。” Mari baca ayat yang ke-39 bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. 我们一起读第39节，大声的读。 Oke, 1, 1, 2, 2, 3. Sebab dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-39. 再一次，我们要读这39节。 So one more time dengan suara yang terbaik. 我们再一次大声的读。 1, 2, 3. 1、2、3。 Sebab bagi kamulah dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji Roh Kudus dan pemakaian dan karunia 所以这是耶稣神怎么给圣灵，神怎么使用我们， bukan hanya untuk satu generasi hari itu, 不只是给那一天的那一代而已， tapi akan diteruskan kepada anak-anakmu. 但是要连接下去给你的孩子们。 Dan karya Roh Kudus itu akan bekerja kepada sebanyak orang yang akan dipanggil berikutnya atau kemudian. 但是呢，这个圣灵的工作要进行，要给被呼召的人。 Jadi gereja tidak boleh berpikir hanya satu generasi. 所以教会不能只讲到一代而已， Gereja tidak boleh memberikan penekanan hanya kepada satu generasi. 教会不能强调一代而已。 Satu kali kami semua para pastor diminta untuk mengadakan KKR bagi anak-anak kecil. 有一天，我们牧师们要办就是给儿童的布道会， Lalu saya bertanya sama Pastor Philip, 然后我就问腓力牧师， apa yang menjadi alasannya? 为什么要做这个布道会呢？ Kemudian dia jelaskan 1, 2, dan 3. 然后他就解释1点、第2点、第3点 Dan，salah satu bagian yang merema di hati saya adalah 然后我能够真的抓到的雷嘛呢？ Moro, bagaimana kamu tidak mencintai anak-anak sementara kamu mencintai orang dewasa sebagai jemaatmu? 你怎么不爱小朋友？但是你爱大人呢？成人呢？ Kalau kamu mencintai jemaat umum atau jemaat dewasamu, 如果你爱你的成人牧区呢？ kamu tahu nggak bahwa hati mereka sesungguhnya ada pada anak mereka? 你知道吗？他们的心其实在他们的孩子身上。 Sehingga kalau kamu mengasihi jemaat dewasa 所以，如果你爱你的成人牧 dan 区， kamu tahu hati mereka ada pada generasi atau anak mereka, 而且你知道他们的心是在他们孩子的身上， maka kamu otomatis seharusnya mengasihi orang-orang muda itu dan anak-anak itu. 你应该就是要去爱他们的那个年轻人跟他们的那个儿童孩子们。 Kalau Anda gereja mencintai jemaat dewasa atau ibadah umum Anda, 如果你们教会就是爱你们的成人牧区， jujur tanya kepada orang-orang tua itu di mana hati mereka berada. 你就问他们，就问那个父母亲他们的心在哪里。 Mereka juga kepengen lihat anak-anak mereka dipakai oleh Tuhan. 他们也渴慕想要看见他们的孩子被神使用， Mereka nggak mau hanya lihat anak-anak mereka rajin pergi sekolah minggu 他们不只是想要看见他们的孩子去主日崇拜， karena dibimbing oleh orang tua. 因为父母亲就是带他们到主日崇拜的。 Lalu pada waktu dia beranjak remaja, kemudian dia hilang dari gereja. 但是他们变成青少年的时候，他们就离开了教会。 Dan orang tua akan berseru, Tuhan, 那父母亲就会呼唤 tolong selamatkan anak-anak mudaku. 主啊，求你就是要拯救我的孩子。 Kalau begitu, hatimu sebagai gembala juga akan berseru untuk orang-orang muda itu. 所以如果这样的话，你当一个牧者，一定会就是为这个年轻人呼求的， Karena Tuhan juga punya rencana atas orang-orang muda. 因为神有计划要给这些年轻人。 Nah, bagian Anda semuanya, hai orang-orang muda, 那年轻人，你们的部分呢？ Anda mengerti bahwa Anda ada di dalam rencana Tuhan. 你要明白，你就是在神的计划里面。 Anda tahu bahwa di dalam rencana Allah yang besar ternyata ada bagianmu, hai orang muda. 年轻人，你要知道，在那个神伟大的计划，你有那些部分。 Revival yang besar yang Tuhan kerjakan,
ada ruang untuk engkau anak-anak muda 年轻 terlibat di 人就是 dalamnya. 在这个复兴里面有你的部分在里面的。 Kalau Anda bisa melihat itu, maka jangan biarkan hidupmu dirusak atau sembarangan. 如果你可以看见这些事情，你不要让撒旦魔鬼破坏你的生命， Karena kadang kita tidak bisa melihat masa muda kita ini untuk jadi apa. 因为有的时候我们没办法知道我们的青春要做什么事情。 Tapi Anda tahu dari firman Tuhan bahwa Tuhan punya rencana atas hidup mudamu. 但是你知道，从神的话语里面，就是神在你的生命里面是有计划的。 Dan setan juga tahu bahwa kamu dalam masa mudamu sangat penting bagi kerajaan Tuhan. 而且撒旦魔鬼也知道你在你的青春里面是对天国非常重要的， Sehingga setan akan berusaha sebagaimana mungkin untuk menarikmu keluar dari rencana Tuhan. 所以就是撒旦魔鬼想要从神的计划里面拉走你。 Setan berusaha untuk merusak masa mudamu. 这个撒旦魔鬼想要毁坏你的青春的时期。 Karena kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada rencana Allah yang besar terjadi dalam hidupmu, setan akan rugi besar. 因为就是如果你真的在你的青春被神使用，而且知道神的计划，撒旦魔鬼会真的很亏的。 Apa yang Alkitab katakan tentang orang muda, dia seperti anak panah di tangan pahlawan. 因为圣经说，就是这个年轻人好像在英雄之中的那个剑。 Dan anak panah itu adalah senjata ampuh dan punya jarak tempuh yang jauh. 因为而且这个尖头就是非常有用的那个武器，而且它就是可以变成原理的武器。 Sehingga ketika pertempuran terjadi, pemanah akan melepaskan panahnya dari jarak jauh. 这个就是当有打仗的时候，英雄们就是从原理就那个开始把这个尖头发出来。 Dan musuh-musuh bergelimpangan mati karena jarak jauh panah itu terbang. 就是敌人就因为被这个尖头打到，他们就死掉了。 Tetapi anak panah itu di tangan siapa akan menentukan fungsinya. 但是这个尖头在谁的手中会决定他们的功能， Anak panah itu harus ada di tangan pahlawan. 就是这个尖头一定要一个英雄的手中。 Hai orang-orang muda, 年轻人， kamu adalah anak-anak panah. 你就是那个箭头， Kamu adalah senjata ampuh dalam kerajaan Allah. 你就是在见过一个非常有用的那个武器。 Allah punya rencana dalam hidupmu. 神在你的生命里面是有计划的， Jangan biarkan masa mudamu hancur dan habis dan hilang. 你不要让你的青春是被毁坏，而且失去你的青春的。 Dan malam hari ini 而且今天晚上， akan banyak orang-orang muda yang dipulihkan. 很多的年轻人会在恢复的。 Say amen. 说阿门， Say amen. 说阿门， Say 一起 amen. 说阿门。 Anda ada dalam rencana Tuhan. 你就是在神的计划里面。 Sekarang bagaimana pahlawan itu mengendalikan anak panah? 那这个英雄如何就是给这个箭头方向呢？ Itu akan sangat mempengaruhi anak panah itu. 会真的影响到这些箭头。 Pertanyaannya, apakah gereja melihat orang-orang muda ini penting? 问题呢？教会是不是看见这个年轻人是非常重要的？ Sama seperti pastor-pastor tadi berkata, Pastor Moro, kami kepengen lihat orang-orang muda dibangkitkan. 好像那些牧师们跟我说，莫若牧师，我们真的想要看见年轻人被兴起， Tapi kami nggak tahu caranya. 但是我们不知道如何去做呢？ Saya berpikir kalau Anda hanya mencari cara, 我想，如果你只找办法而已， maka Anda bisa belajar pada gereja-gereja yang orang mudanya maju dan dibangkitkan. 可能你会去，就是那些教会，可能他们的年轻事工是比较发展的。 Tapi pada waktu saya merenungkan pertanyaan itu, 但是在我摸想这个问题的时候， kami nggak tahu caranya. 我们不知道如何去做， Kami nggak tahu caranya. 我们那个办法我们不知道。 Saya pikir cara Anda bisa pelajari. 我想办法你可以去学习的， Anda bisa datang dan belajar tentang cara untuk orang-orang muda dibangkitkan. 你可以去学而且学那个办法，年轻人如何被兴起。 Tapi ada satu prinsip yang Roh Kudus bicara dan jelaskan kepada saya. 但是圣灵有跟我讲过一个原则， Anda buka di dalam Markus pasal yang ke-6, 你看在马可福音第6章 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. 第7节到第13节， Mari buka bersama dengan saya Markus pasal yang ke-6, 我们一起看在马可福音第6章 ayat 7 sampai dengan ayat 13. 第7到第13节。 Firman Tuhan berkata begini, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar.
在这里就说，耶稣叫了12个门徒来差遣他们两个的出去。 Lalu mereka memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. 也赐给他们权柄支付污鬼， Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. 并且嘱咐他们行路的时候不要带食物和口袋，要带力也不要带钱。 Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. 除了拐杖以外，什么都不要带。 Lalu ayat yang ke-12 Anda perhatikan. 第12节我们看， Firman Tuhan berkata, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. 门徒就出去传道，叫人悔改，要赶去许多的鬼，用油摸了许多的病人，治好他们。 Jadi ayat yang kita baca, Yesus mengutus murid-muridnya. 所以在这里就是耶稣是在差遣他的门徒。 Apa yang istimewa dari cerita ini? 那这个故事有什么特别的呢？ Karena semua kita tahu bahwa Yesus mengumpulkan, mengajar, lalu mengutus. 因为我们都知道，就是耶稣击差他们，教导他们，然后才见门徒。 Yesus mengumpulkan, mengajar, dan mengutus. 耶稣就是击他们，然后教导他们，才见他们。 Lalu apa yang menarik, Pastor? 那什么特别的呢？ Anda lihat perikop sebelumnya. 你要看他的前一段， Anda lihat cerita di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 你们要看第1节到第6节，马可福音第6章1节到6节， Judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. 就是耶稣在拿撒勒被拒绝的。 Ayat yang pertama mulai. 从第1节开始， Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. 耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。 Lalu Yesus mengajar dengan penuh dengan hikmat dan Yesus memberitakan kebenaran. 然后在那边就是耶稣，就是透过他的智慧教导。 Lalu orang-orang yang mendengarkannya lalu bertanya, dari mana dia dapat hikmat ini? 就是听众的人，就是问这个人到底拿来这个智慧？ Karena ayat yang ketiga berkata, bukankah dia ini tukang kayu? 因为第三节说他不是一个木匠吗？ Lalu dia ini anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. 然后他说他不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大的西门的长兄吗？ Lalu lihat ayat yang keempat. 我们看第4节， Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. 我们一起 1, 读 2, 1、2、 3. 3。 Maka Yesus berkata 耶稣对他们说 kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat yang kelima kita ：“5 baca. 节，我们一起读。 Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Ia tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ternyata perikop sebelumnya bercerita tentang pelayanan Yesus yang tidak dipercaya oleh orang-orang di kampungnya. 就是前一段就是在解释耶稣在他的家乡，人家都不信他的， Karena mereka melihat ini anak tukang kayu. 因为他们看耶稣是木匠的孩子， Saudara-saudaranya ada bersama dengan kita. 他们的弟兄也是在他们的中间， Lalu mereka menolak dan tidak percaya. 所以他们拒绝耶稣，也不信耶稣。 Saya tanya sama Anda Bapak Ibu Saudara 今天晚 sekalian. 上我要问你弟兄姐妹， Kalau orang-orang itu tidak percaya sama Yesus, 如果他们不信耶稣的话呢？ apakah orang-orang itu akan percaya pada murid-muridnya? 那些人会不会就是相信他的门徒呢？ Mereka tidak percaya pada gurunya, yaitu Yesus. 就是他们没有信他们的那个拉比， Mereka tidak akan percaya kepada murid-murid Yesus. 他们也不会相信耶稣的门徒， Sama gurunya aja mereka tidak percaya. 连那个教师他们不信， Kepada Yesus saja mereka tidak percaya. 对耶稣他们也不信， Lalu bagaimana orang-orang itu percaya sama murid 那 Yesus? 他们怎么可能相信他的门徒呢？ Lalu keluarlah cerita selanjutnya. 然后我们再看那个下一个故事， Yesus mengutus murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil dan mendoakan orang-orang. 耶稣就是差遣他的门徒，然后叫他们要为人家祷告。 Apa yang ingin saya sampaikan? 我的重点在哪里呢？ Tuhan Yesus tidak peduli
Anda percaya atau tidak percaya kepadanya, 主耶稣不管你相信不相信他， dia akan tetap melakukan mujizat. 他还是继续要做神迹奇事。 Dan dia juga tidak peduli Anda percaya atau tidak pada muridnya. 他也不管你是相信他的门徒，或是没有， Yesus tetap percaya pada muridnya. 耶稣还是信任他的门徒。 Kamu tidak percaya kepadaku, 你不相信我， tidak membuat aku tidak percaya kepada murid-muridku. 就是不会让我就是不相信我的门徒们。 Sehingga Yesus tetap mengutus muridnya. 所以耶稣还是要差遣他的门徒。 Rekan-rekan sekalian, 所以弟兄姐妹们， kalau Anda ingin melihat kebangkitan orang muda, 如果你想要看见年轻人的兴起的复兴， bukan soal bagaimana caranya. 不是讲关于任何的办法， Kalau cara Anda bisa belajar. 办法你可以去学习的。 Tapi pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada orang muda Anda? 但是我的问题是，你是否相信你们的年轻人？ Apakah Anda percaya kepada orang-orang muda Anda? 你是否相信你们的年轻人？ Apakah Anda percaya kepada anak-anak Anda yang beranjak bertumbuh dan Anda tahu Tuhan bisa pakai dia? 你是否相信你的孩子在长大的那个孩子们？ Saya berdiri di depan Anda sebagai orang yang umurnya ada di tengah. 我就是在你面前，我的年龄是在中间， Saya bukan lagi orang muda yang usia 20-an, 我不是20岁的年轻人， tapi saya juga bukan orang yang tua pada umur 60-an. 但是我不是老年人，60岁的老年人， Saya ada di tengah. 我就是在中间。 Dan hari ini ketika saya berdiri di depan Anda, 所以今天我站在你面前， hanya karena ada orang yang mempercayai saya pada waktu saya usia 17-18 tahun. 我能够站在你面前，是因为有人相信我。当我17岁、18岁的时候， Saya ketemu dengan Pastor Philip Mantova pada waktu beliau umur 23. 腓力牧师，我见面他还是23岁， Dan pada waktu itu saya berumur 18 tahun. 那时候我是18岁的。 Dan dia berkata kepada saya, Moro, kenapa nggak kamu mulai merintis gereja youth? 然后那时候他问我，莫若，为什么你不要开始一个年轻人的教会呢？ Pada waktu itu saya 18 tahun. 那时候我还是18岁， Dan Anda tahu saya mulai gereja saya yang pertama umur 19 tahun. 你知道吗？我开始我的第一个教会，我19岁的时候， Dan gereja itu dimulai dari hanya 6 orang. 然后那个教会是从6个人开始， Dan dalam waktu 4 tahun bertumbuh menjadi 1000 orang. 所以大概4年之后就成为1000个人的教会。 You think because I have a lot of experiences, 你以为是因为我有很多的经验吗？ saya nggak punya pengalaman. 我没有任何的经验， Hanya karena ada seorang yang percaya pada saya. 只因为有一个人相信我， Dan dia bisa melihat ada karya Roh Kudus di 而 dalam. 且他能够看见圣灵在我里面正在运行。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， tahu nggak seberapa resikonya Yesus mempercayakan 12 muridnya? 你知道吗？耶稣信任他的门徒有多么的危险吗？ Tuhan Yesus tidak sembarangan memilih muridnya. 主耶稣没有随便选他的门徒， Dia berdoa semalam-malaman 他就是一整晚上都祷告， untuk memilih 12 orang. 要选那个12个门徒。 Beritahu kepada saya, apakah pilihan 12 orang ini salah pilih? 你告诉我，这个12个门徒是不是有错的呢？ Karena dari 12 ini, satu mengkhianati, satu menyangkal, dan 10 yang lain sibuk berpikir siapa yang paling besar. 因为在这个12个门徒之间，一个就是叛逆他，12个第一个就是否认他，那10个呢，就是想谁最伟大的。 Dan dari 12 orang itu, begitu mereka ada di kapal, dan kapal bergoyang, semua mereka itu hantu. 那 Mereka 12 bilang. 个门徒在船上的时候，看见耶稣说那个是鬼， Tuhan menegur mereka. 耶稣责备他们。 Apakah Yesus salah pilih dengan 12 murid itu? 耶稣有没有选错呢？ Tapi kenapa Yesus percaya kepada 12 murid itu? 但是为什么耶稣相信那个12个门徒呢？ Apakah Anda percaya dengan orang muda Anda? 你是否相信你的年轻人呢？ Karena keraguan dan ketakutanmu akan memendam potensi revival dalam kehidupan orang muda. 因为你的担忧、你的怀疑，会就是把他们里面的那个潜力把它卖下去。 Saya berjumpa dengan mentor saya. 我跟我的 mentor 一起见面， Lalu Pastor Philip bilang sama saya, Moro, kamu bukan jadi gembala. 腓力牧师就说：“你不是当一个牧者， Kamu dipanggil untuk pergi dan merintis. 你被呼召就是要出去，而且要开拓教会。 Kamu akan bergerak dalam apostolic ministry. 你
你就在使徒性有使徒性的恩膏有引醒的。 Lalu 2004 saya lulus tahun 2004 dia kirim saya pergi ke Medan. 2004年的时候，我大学毕业，然后他采我到缅南。 Medan itu ada di satu pulau yang namanya Pulau Sumatera dan Medan agak di atas. 那缅南就是在苏曼达拉岛的北部。 Dan sebelum saya pergi ke sana, beliau berdoa dan mengurapi. 他就是我还没有去的时候，他为我祷告，而且恩告我。 Dan saya belum memulai gereja di 我还没有 Sumatera. 在苏曼达拉开始教会的， Saya belum pernah pergi ke Medan. 我从来也没有去过缅南。 Lalu beliau berkata, 然后他就跟我说 Moro, urapan yang ada di atas kepalamu bukan untuk satu kota, tapi satu pulau. ：“Moro，你在你的头上的那个恩膏，不是一个城市的恩膏，但是整个岛的 恩膏。 Dan itu beliau katakan di tahun 2004. 那个就是他告诉我是2004年的时候， Saya datang merintis dari nol. 我就是从零开拓这个教会， Saya tidak pernah ke Medan. 我从来没有去过缅南 Jadi。hari itu saya datang hari pertama. 所以第一天我到缅南的时候， Dan Anda tahu apa yang 你 terjadi? 知道发生什么事呢？ Saya datang ke sana umur 25 tahun. 我那时候是25岁。 Dan pada waktu itu, kalau hari ini Anda melihat saya, Anda berkata pastornya masih muda. 如果今天你看到我，你还是说，那个牧师还是很年轻。 Hari ini Anda melihat saya masih muda. 你今天看见我，我还是很年轻。 Pada tahun 2004 saya datang ke Medan. 我2004年到缅南的时候， Mereka bilang satu dengan yang lain, 他们就是彼此讲， oh kamu sudah ke gereja Mawar Sharon ya? 你去过上了每个教会吗？ Oh pendetanya itu yang anak-anak itu ya? 就是那个他们的牧师是小朋友的嘛，对吗？ Mereka tidak bilang saya orang muda. 他们没有说我是年轻人呢， Mereka bilang saya anak-anak. 他们就叫我是小朋友。 Karena 25 tahun saya pergi ke satu kota besar untuk merintis gereja. 因为就是我25岁去一个大城市，然后开拓教会的。 Apakah Anda berani mempercayai? 那你勇敢，你敢信任年轻人吗？ Sangat beresiko. 是真的有很多的危险。 Apa yang terjadi kalau saya pergi dan ternyata gagal? 如果我去，然后我失败呢？ Lalu saya akan mempermalukan banyak orang. 我会让很多人羞愧的。 Tapi puji Tuhan dalam kasih karunia Tuhan. 但是感谢主，在主的恩典里面， Tidak jalannya tidak selalu mulus. 不是说做很顺利的， Tapi akhirnya saya bertumbuh. 但是最后我会成长。 Just because someone trust me. Karena satu orang percaya kepadaku. 只因为有一个人相信我。 Pada waktu Yesus di Nazaret, orang-orang menolaknya. 当耶稣在拿撒勒，很多人就拒绝他， Orang tidak percaya pada Yesus. 人们都不相信耶稣。 Tidak mengurangi kepercayaan Yesus kepada murid-muridnya. 这个事情也不会让耶稣不相信他的门徒， Murid-muridnya bisa lemah. 他的门徒可能会软弱， Murid-muridnya bisa gagal. 他的门徒会失败的。 Tapi Tuhan tetap bersama dengan murid-muridnya. 但是主耶稣还是与他的门徒一起。 Karena of course, as a human, sebagai manusia, kamu tidak selamanya kuat. 当然，就是你是人，你永远你也不会一直很强的。 Kenapa saya harus percaya kepada orang muda? 为什么我要相信年轻人呢？ Karena orang muda itu nanti labil. 因为年轻人可能不稳定的， Karena orang muda itu nanti berubah, gampang berubah. 年轻人可能会改变的。 Dia hari ini semangat, besok dia sudah hilang 今 semangatnya. 天很火热，明天就是没有火热了。 Lalu untuk apa percaya kepada orang muda? 那为什么要相信他们呢？ Kalau gereja tidak percaya kepada orang muda, 如果教会不相信年轻人， so dunia akan menarik dan berkata, aku percaya padamu. 这个全世界会告诉年轻人，我相信你。 Dan itu membuat gereja lumpuh karena kehilangan orang-orang muda dengan semua 就是 potensinya. 教会就变成就没有办法去做，因为你失去了你们的年轻人。 Yesus lihat murid-muridnya. 主耶稣看见他的门徒， Dan dia berkata, kamu pergi dan beritakan. 然后他说你要去，你要传福音， Kamu pergi dan beritakan. 你要去，然后你要传福音， Kamu pergi dan doakan orang. 去，然后为别人祷 Kamu 告， sembuhkan orang sakit. 你要医治病人， Kamu usir setan. 你要干鬼， Lalu mereka pergi. 然后他们就去， Lalu di dalam perjalanan, 在那个旅程里面， mereka juga bisa ketakutan. 他们也可能会有怕， Kenapa? 为什么呢？ Karena waktu Yesus disalib, 因为耶稣被钉在十字架的时候， semua murid-muridnya hilang. 他的门徒全部都离开他， Semua murid-murid ketakutan. 每一个门徒都是很恐惧的，很害怕的。 Apakah di situ Tuhan marah? 在那边耶稣有没有生气呢？ Tuhan berkata, dasar manusia.
有没有就是你呐、人呐、 Saya sudah bilang sama kamu bahwa saya akan disalib. 我是不是已经告诉你我要被钉十字架啊？ Saya sudah bilang sama kamu bahwa saya akan mati di atas kayu salib. 我已经告诉你我在十字架会死的， Dan saya akan bangkit pada hari yang ketiga. 而且我在第3天会复活的。 Sekarang kamu lari semua 你现 ketakutan. 在都跑掉了， Apakah Tuhan berkata, ya sudah kalau gitu tidak usah jadi muridku? 那有没有神说就是那这样的话你不用做我的门徒了？ Tuhan naik ke sorga. 神升到天堂，耶稣升到天堂， Dan dia tetap berkata kepada murid-muridnya, 他还是跟他的门徒说， jadikan semua bangsa muridku. 你要让万民万国成为我的门徒， Baptis orang-orang itu. 给他们受洗。 Dan pergi sampai ke ujung bumi. 你要到世界第几去？ Karena sekali aku memilihmu, 因为我一选你的时候， trust you. 我相信你， Aku percaya padamu. 我相信你， Aku percaya kepadamu. 我相信你。 Dan orang-orang itu menanti-nantikan Roh Kudus. 而且那些门徒就是等候圣灵， Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. 他们被圣灵充满， Dan mereka pergi memberitakan 然 Injil. 后他们开始传福音， Dan mati bagi Yesus. 为耶稣而死。 Mereka adalah orang-orang yang layak diragukan. 他们其实应该被怀疑， Mereka adalah orang-orang yang punya 他 kelemahan. 们有很多的弱点， Mereka adalah orang yang jelas-jelas bisa gagal. 他们就是我们可以看见很清楚会失败的， Tapi oleh karena sebuah kepercayaan yang besar, 但是因为有一个大的信任，对他们的信任， kepercayaan itu mengangkat murid-murid berdiri dari kelemahannya. 就是这个信任，耶稣对他们的信任，提升他们从他们的软弱， Mereka berpikir aku nggak bisa, Tahu. takut, mengerikan. 他们就说这个我不行，这个太恐怖了， Lalu aku bisa buat salah. 那我会犯错的。 Nanti Tuhan marah dan tolak aku. 等一下他就是神会生我气，拒绝我， Mereka jatuh terpuruk. 他们就跌倒。 Lalu Yesus 那 berkata, 耶稣就说 Petrus, apakah kau mengasihi：“ 彼 aku? 得，你是否爱我？ Petrus, apakah kau mengasihi aku? 彼得，你爱我吗？ Aku tahu kamu menyangkalku 我知 kemarin. 道你昨天否认我， Dan aku tahu apa rasa bersalah di dalam hatimu. 我知道在你心里面有那个罪恶感。 Aku tanya apakah engkau 我 mengasihi. 现在问你，你是否爱我？ Aku tidak tanya engkau apakah engkau sempurna. 我没有问你，你是不是完美的人？ Aku cuma tanya apakah engkau 我 mengasihiku. 是问你，你是不是爱我？ Petrus nangis. 彼得就哭了。 Dia berkata, Tuhan engkau tahu hatiku, aku mengasihimu. 他说：“主啊，你知道我的心，我真的爱你， Tapi aku nggak sempurna. 但是我不是完美的， Aku bisa salah. 我能够犯错的， Aku gagal. 我失败了。” Lalu Tuhan berkata, gembalakan dombaku. 然后主就说：“你要照顾我的羊群， Gembalakan 你 dombaku. 要照顾我的羊群， Gembalakan dombaku. 你要照顾我的羊群。” Tuhan begitu percaya kepada murid-muridnya. 耶稣那么的信任他的门徒， Hai orang-orang muda, 年轻人， ada banyak orang meragukanmu. 有很多人怀疑你， Tapi biarkan ketika engkau ada di gereja, Tapi- gereja berani mempercayai. 但是在你在教会的时候，教会要相信你， Gereja mengangkatmu dari keterpurukan. 教会能够提升你从你的软弱， Gereja meletakkan iman dan kepercayaannya dan berkata, kamu bisa dipakai sama Tuhan. 教会就跟年轻人说，你可以被神使用的。 Hari ini saya ada di depan Anda 今天晚上我在你的面前， hanya karena sebuah kesempatan. 只因为有一个机会， Ada waktu saya pelajar 当我还是学生的时候， dan ada orang yang berkata, kamu bisa, 因为有一个人说你可以的， kamu bisa, 你能够的， kamu bisa, 你可以的， kamu bisa dipakai sama Tuhan. 你能够被神使用。 Dan hari ini 那今天晚上呢？ ketika saya berdiri di depan Anda, 当我站在你的面前， saya undang Evan maju ke depan dan Kevin 我 maju 邀 ke 请 depan. Evan 跟 Kevin Come, 弟 come, 兄 come. Quickly. Seperti yang saya sampaikan kemarin, 就好像我昨天所说的， saya tanya sama Kevin, sama Evan duluan. 我先问 Evan，Evan Evan, hari ini kamu umur berapa? 你今天几岁？ 26 tahun. 26岁。 Kevin, kamu umur berapa? 22 tahun. Kevin 是22岁。 Oke. So, kapan kalian mengenal Kristus sungguh-sungguh dan kapan kalian kenal dengan gereja Mawar Syarot? 你什么时候相信耶稣？什么时候认识萨洛美国教会？
Saya mengenal Kristus dari kecil, 我是从小认识耶稣， tapi saya benar-benar baru mengasihinya umur 19 tahun. 但是19岁才真的爱他。 Dan saya bergabung dengan Gereja Mawar Sharon 我参加沙罗玫瑰教会 pada tahun 2021. 是2021年的， Di masa pandemik dia bergabung. 在疫情的时候，他参加我们的教会。 Saya pikir Anda akan menemukan cerita yang sangat ekstrim. 我觉得你可以听到一个很极端的一个故事， Tapi coba Anda lihat bagaimana Tuhan memilih murid-muridnya. 但是你要看神如何拣选他的门徒。 So Kevin, kapan kamu akan berangkat ke Taiwan? 你什么时候要去台湾呢？ Februari 2023. 2023年的2月就要去台湾了。 Kenapa kamu memberikan hidupmu untuk pergi ke Taiwan? 为什么你把你的生命要为了台湾？ Pertama, 第一， saya bersyukur karena gereja memiliki visi yang kuat 我真的很感恩，因为教会有一个非常大的意向， dan juga pemimpin-pemimpin yang berani mempercayakan orang-orang muda 而且就是我们的领袖们就是勇敢的相信年轻人， Tapi lebih dari itu, 但是超过所有的一切， saya sadar bahwa 我知道 Tuhan sudah menebus hidup saya dan membayar lunas hidup saya. 神已经赎回了我的生命，而且完整的赎回了我的生命。 Sehingga sebagai orang muda, 所以我当一个年轻人， saya tidak mau menyia-nyiakan hidup saya 我不要浪费我的生命， dan saya hanya mau taat 我只要顺服， untuk menginjil, 就要传福音， mengerjakan apa yang sudah dipercayakan. 就是做我已经被信任的事情。 Setiap jemaat yang sudah dipercayakan, saya akan menginjil sampai seumur hidup saya. 我就是要一辈子要传福音。 Saya tidak datang untuk show off kepada Anda. 所以我不是要 show off 给你们看， Tapi saya ingin berbicara bahwa ini bukan teori tetapi kehidupan. 但是我想要给你们看，这个不是一个理论，但是一个真正的一个生命。 Jadi dia akan pergi ke Taiwan untuk belajar bahasa, lalu kemudian bergabung untuk sekolah teologi di sana. 所以在那边他会就是学华语，然后就是读神学院。 Kenapa? 为什么呢？ Karena di Taiwan semasa pandemik 因为 dalam 2 tahun 因为在台湾，在这个疫情的时候，在2年以内， kelompok sel kami bertumbuh dari 3 orang menjadi 160 orang. 我们的小组就是从3个人变成160个人。 Dan kami perlu gembala. 那我们需要牧者， Sangat beresiko mengirimmu. 就是才千里是真的很危险的。 Tapi bukankah sangat beresiko untuk mempercayakan saya umur 19 tahun merintis gereja? 但是让我19岁的我开拓一个教会也是很有风险的。 Evan, Evan， seberapa lama kamu bertobat dan kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan dan bertemu dengan Mawar Sharon? Sejak akhir tahun 2017. 我是2017年认识耶稣， 2017, lalu kamu memutuskan untuk sekolah Alkitab. 然后决定就是要读神学院。 Dan bagaimana kamu mulai pelayanan di gereja? 你怎么在教会开始服侍呢？ Semua dimulai dari hati yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. 就是从想要更多的认识神开始。 Tapi tidak hanya itu, 但是不只是那个， saya melihat gereja saya, Gereja Mawar Sharon, 我看见沙罗玫瑰教会 mempunyai visi yang sangat besar, 有一个伟大的意向， yaitu membangun 1000 gereja lokal yang kuat 就是建立坚强的1000个教会，当地教会， dan 1 juta murid. 而且门训100万的门徒。 Tidak hanya itu, 不只是那个， Gereja Mawar Sharon juga 沙罗玫瑰教会呢， melalui Pastor Moro 透过莫尔牧师 berani mempercayakan saya 勇敢的信任我， untuk melanjutkan tongkat estafet kebangunan rohani. 就是要继续这个福信的这个活， Karena itu saya mau 所以就是我愿意 untuk melanjutkan apa yang sudah ada. 继续所拥有的。 Jadi dia dalam persiapan untuk menjadi missionary ke Kuching. 他就是正在准备自己要去沙拉瓦的附近。 Lalu Anda tanya sama saya, 然后你问我， Pastor, 牧师， Pastor mau ngurus orang-orang ini umur segini? 那
那他们那么年轻，你要照顾他们吗？ Lalu saya bercermin pada diri saya. 然后我就看我自己， Bukankah saya produk kepercayaan? 我也是那个因为被信任就成为今天的我， Bukankah gereja percaya sama saya? 教会也相信我的， Dan saya harus membuka jalan untuk generasi selanjutnya. 那我要为下一代开路的。 Jadi nanti waktu saya umur 60 tahun, 所以当我60岁的时候， mereka ada di umur saya 40 tahun hari ini. 他会变成我今天40岁的 Dan 那 kamu 一 sudah 个年龄。 bicara di depan banyak orang. 你也是在很多人的面前讲的， Saya nggak tahu apakah kalian bisa setia sampai akhir atau enggak. 我也不知道你们是不是可以忠心到最后， Karena Yesus memilih muridnya, ternyata ada juga yang harus gagal. 因为就是神拣选了他的门徒，有一个人是失败的， Karena semua orang harus bertanggung jawab untuk panggilannya. 因为每一个人都要对他们的护照要负责任的。 Tapi bagi kami, 但是对我们来说， jangan pernah meragukan dan merusak potensi yang ada di hidupnya. 不要怀疑而且毁坏他们里面的那个潜力。 Itu yang Yesus kerjakan dengan 12 muridnya. 那个就是神，就是耶稣对他的门徒所做的。 I trust you. 我相信你， I have faith in you. 我有信心， Aku percaya pada murid-muridku. 我相信我的门徒。 Dan dari situ murid-murid itu bertumbuh. 从那边他们就开始成长了， Dan ada banyak orang-orang muda di sini. 在那边有很多的年轻人。 Saya tanya gereja, apakah Anda mau mempercayai mereka? 我问教会，你们是否愿意相信他们？ Case-nya tidak harus sama. 可能就是档案、故事都不一样， Karena kami sudah menjalani kebangunan rohani di antara orang muda dari tahun 2000. 因为我们在这个年轻人的之中，已经经历了20年的复兴， Dan yang membuat saya bersyukur adalah 而且让我很感恩的， setelah 20 tahun gereja berdiri dengan kebangunan rohani 就是这个教会经历了20年的复兴， dan jemaat bertumbuh menjadi puluhan ribu, 而且就是我们的会友变成几万的， kami punya banyak pilihan dari orang-orang yang sudah lebih umurnya lebih tua. 我们有很多的选择，他们的年龄比较大的， Tapi my pastor 但是我的牧师 tetap memilih orang-orang muda ini. 还是拣选了这些年轻人。 Beruntungnya kita 我们那么的幸运， kalau kita ada di gereja 如果我们在一个教会， yang mereka berani percaya kepada anak-anak muda. 他们就敢相信他们的年轻人， Karena anak saya punya kesempatan. 因为我的孩子就有机会了。 Satu hari nanti cucu saya punya kesempatan. 有一天，我的子孙也有机会， Karena mereka percaya kepada orang-orang muda. 因为他们相信年轻人。 Saya berkata kepada gereja-gereja, 我跟教会们想要跟你们讲， bukan hanya cintai orang-orang mudamu, 不只是要爱你们的年轻人， tapi percaya pada mereka. 但是你要相信他们， Gak apa-apa mereka buat salah, 他们做错是没事的， karena Anda juga tidak selalu 因 betul. 为你不是一直是对的， Yang pasti dampingi mereka, 但是你要配他们， sertai mereka, 跟他们一起 dorong mereka untuk maju. 鼓励他们要进去。 Saya berdoa 我祷告， di hari yang terakhir dalam KKR kita. 在这个最后的一天， Kemarin saya bilang bahwa thank you. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Tepuk tangan dulu Bisa buat mundur. mereka. Saya bilang kemarin bahwa 昨天我说 KKR ini seperti pintu yang terbuka. 这个布道会好像一个开的门， Saya berdoa mulai dari hari ini 我祷告从今天晚上开始， ada sebuah hati yang besar dari generasi bapak atau generasi orang tua 就是这个父亲父母们的那个一代会有一个大的心， dan melihat orang-orang muda 而且看见年轻人 dan mempercayai mereka. 也要信任他们。 Sehingga orang-orang muda berkata, aku mau di rumah ini. 年轻人说，我愿意住在这一家， Karena di banyak tempat aku diragukan. 因为在很多的地方我是被怀疑的， Tapi di rumah ini aku dipercaya. 但是在这个地方，在这一家我是被信任的。 Di dalam ketidaksempurnaanku sebagai orang muda, 在我的当年轻人的不完美， aku akan bertumbuh. 我要成长， Aku akan jadi besar. 我要长大， Bukan karena aku hebat, 不是因为我很厉害的， tapi karena gereja percaya kepada orang-orang 那 mudanya. 是因为教会相信他们的年轻人。 Berikan tepuk tangan buat firman yang kita dengar. 我们要把荣耀归给神。 Saya undang kita semua bangkit berdiri 我邀请大家 bersama-sama. 可以起立， Mari semuanya bangkit berdiri. Orang muda, orang tua, semuanya bangkit berdiri 年轻人、 bersama-sama. 父母亲、老人们都可以起立。 Urabahasana karabata kaya rabahara bakaya rarabarabara barabara.